tambahan kursi parlimen di negeri Perak ni bagi DAP. Ya. Mungkin boleh lebih jelaskan sikit. Mungkin dari segi jumlah dah ada jumlah tambahan tu. Secara terperincinya kita akan umumkan bersamalah selepas mendapat kelulusan daripada Majlis Presiden Pakatan Harapan. Tapi setakat yang kita telah berdirikan memang ada pertambahan untuk DAP. Cuma kursi mana dan jumlahnya kita biarkan dulu untuk diumumkan secara bersama. Kita tak mahu membuat pengumuman secara persendirian lah. Right now it's 7, right? Right now it's 7, ya. Selain di peringkat parlimen, di peringkat DUN akan ada pertambahan juga? Peringkat DUN pun kita berhasrat untuk bertambah, tetapi dia subjek dalam perundingan lagi. Meaning 7 has been won right now, right? In the past 3 terms, we have contested 7 parliament and 18 state seats. Alhamdulillah, we have won all the 25 seats in the past 3 terms, and we hope to contribute more to Pakatan Harapan. 208, 6 seats. Yeah, I mean, incumbent we have 7 right now. Okay, incumbent right now we have 7. We contested 7 last round and we won 7. So our wish is to contest additional seats in Perak at the parliamentary level as well as the state level. As I mentioned just now, so far the negotiation has gone down well. We will be allocated additional seats, but in terms of which seat and the number of seats, we will announce later together with PH. So you say more Malay majority areas. Definitely, so the additional seat will be a Malay majority seat. Parit will be one of it. As I said, the which particular seat we will leave it to be announced later. Okay. 我们卖个关子先，哪一个选区我们迟一点才公布。So we will leave it. I do not want to make any premature announcement. Saya tak mahu membuat apa-apa pengumuman secara persendirian. Kita menghormati proses perundingan kursi, bahawa apa kursi yang ditandingi itu akan diumumkan secara bersama oleh semua pimpinan Pakatan Harapan. Cukup sekadar untuk saya katakan bahawa kita akan bertanding tambahan. Yang Muhammad mungkin ada bayangan 3 atau 4 tambahan? Tu saya tak mahu kata berapa lah. Okay, itu nanti kita nampak kita membuat apa mendahului pengumuman daripada PH. Okay. Tapi ada tambahan lah. Okay. Itu pasti. Di negeri-negeri lain pun ada tambahan juga ke? Ada mengikut negeri lah. Bukan semua negeri ada tambahan. Ada negeri yang ada negeri yang tak ada. Jadi negeri Perak, seperti yang saya katakan dalam ucapan saya, negeri Perak ada 24 kursi parlimen. 24 ini ada potensi yang kita masih boleh menang. Incumbent Pak PH hanya 13. Kita menang 13 termasuk Tambun pada PRU yang lepas. Jadi ada 11 kursi yang belum dimenangi oleh PH. Jadi 11 kursi itu memanglah dia terbuka untuk dirundingkan lah. Terutamanya kursi-kursi yang ditandingi oleh Bersatu dulu. So just now you were saying that you all welcome Datuk Seri Anwar Ibrahim to contest with Tambun. This is of course mentioned by our DAP Perak chairman on behalf of Perak DAP leadership. I just leave it at that because it come from DAP Perak. My statement is clear. We welcome Datuk Seri Anwar Ibrahim to contest in Perak. I did not specify which seat in Perak, as we believe he will be able to provide the final push, which we need. Based on the 3 election result, Perak is always a 50-50 seats. If we can have some prominent leaders who can provide us the final push, we will be able to win back Perak state government. And of course, we hope that the Prime Minister will come from Perak. That is very important, which we believe we will bring major development to the state, which is badly needed now. Okay. Yeah, but just now you said Datuk Seri Anwar said he might contest in seats which there were traitors lah. So just now you mentioned right, Tambun also got Yes, I mentioned that. They said that traitors not only come from Gombak and Ampang, so don't forget ada seekor pengkhianat
datang dari Tambun juga. But I didn't say that where and how, not confirmed. Our stand is we welcome him. That's it. Just want to stress, okay, that statement of course coming from DAP Perak. So the position by DAP Perak, coming from Negeri Sembilan, I cannot say anything. Because he's currently MP for Wellington. So I say I asked him to stand in Perak. That's why I mean, Okay. whether or not we are pushing away from Negeri Sembilan. So I'm not saying anything about that. Okay. So just to stress that that's a Correct. statement by DAP Perak. Yes, absolutely. Lagi satu soalan lagi Rabi. Correct. Selepas parit betul ke ada satu lagi DAP Melayu di Kampung Bahagia? Betul ke? Bila akan ditubuh? Kita akan tubuhkan di merata tempat. Sudah tentu bukan saja parit. Kita berusaha untuk menambah cawangan di mana-mana saja di seluruh Malaysia. Di Perak saya lihat ada potensi yang cukup besar untuk kita menambah lebih banyak cawangan, terutamanya di kawasan-kawasan majoriti Melayu. Kita pun sudah ada satu perkembangan yang baik lah. Di Parit tadi Teluk Intan pun ada cawangan Melayu yang begitu bersemangat, dan saya harap ini sebagai satu permulaan untuk kita menambah keahlian kita di kalangan ahli-ahli Melayu. Seperti yang saya kata, di Perak ini banyak kawasan-kawasan yang boleh kita tembusi ataupun kita boleh tubuhkan cawangan. Saya melihat potensi yang sangat besar lah di Perak ini. Untuk rekod sebenarnya saya tambah sikit saja. Cawangan Parit bukan cawangan Melayu yang pertama. DAP Perak sebenarnya atas usaha gigih telah mempunyai beberapa cawangan Melayu sepenuhnya. Seperti cawangan Kampung Seri Kinta, cawangan Desa Aman, dan sekarang ini cawangan Parit, dan ada juga cawangan Kampung Bahagia. Akan ada lebih banyak lagi cawangan-cawangan Melayu akan dibina bersama. Saya nak mengatakan bahawa sebenarnya keanggotaan Melayu dalam DAP bukannya perkara baru. Malah di Perak pada era 70-an kita sudah ada adun Melayu, Fazlan Yahya, yang merupakan satu pemimpin veteran yang lama dengan di Perak lah. Ini sejak saya kecil dulu, saya tak pernah jumpa dia pun, saya tahu nama dia saja. Betul, Ibrahim Singgih. Ya, Ibrahim Singgih. Saleh Nakota Hitam. Sebelum Fazlan, kemudian ada Asri, lain-lain lah. Jadi sebenarnya ramai tokoh Melayu daripada Perak pernah dilahirkan oleh DAP. Sekarang ini kita ada Profesor Bari sebagai Ketua Pembangkang DUN Perak. Jadi saya melihat bahawa seperti yang kita tegaskan, DAP adalah sebuah parti berbilang kaum. Jadi kita tak mau dilabelkan bahawa kita hanya bertanding ataupun kita hanya berminat di kawasan-kawasan bukan Melayu saja. Memang kita punya secara tradisinya kawasan-kawasan yang di mana kita menang, di mana kita kuat, kebanyakan dia di kawasan-kawasan majoriti bukan Melayu. Tetapi kita sebagai sebuah parti berbilang kaum, kita juga nak bertanding dan untuk mengharapkan lebih ramai wakil rakyat kita daripada kaum Melayu juga. Lain sikit daripada speaker tadi. Kerajaan kata perbelanjaan dalam kenderaan perlu segera kami meningkat sekiranya PRN dengan PRU itu diadakan pada tarikh berasingan. So untuk menghematkan kos, maksudnya adakah PH sedia bubarkan dua negeri yang dikuasai PH sekiranya PRU diadakan dalam masa terdekat? Untuk jimatkan kos, Parlimen patut dibubarkan serentak dengan DUN, iaitu akhir penggal lah. Kalau dia akhir penggal, semua terpaksa bubar. Tak payah tanya siapa pun, tak payah berunding pun. Sebab kita hanya tinggal beberapa bulan saja. Kalau dibubarkan pada akhir tempoh Parlimen dan juga DUN, semua Dewan Undangan Negeri perlu dibubarkan kecuali Johor, Melaka, Sabah dan Sarawak. Jadi 9 Dewan Undangan Negeri perlu dibubarkan secara serentak dan pilihan raya serentak di semua negeri tersebut. Jadi cara yang paling baik ialah tunggu sampai akhir penggal. Sebab kita dah katakan mengapa kita nak tunggu sampai akhir penggal, ialah sebab sekarang ini musim tenggujuk dan tinggal beberapa bulan lagi. Lepas musim tenggujuk, musim perayaan. Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri pada bulan Januari, Tahun Baru Cina. Kalau dia bubar pada bulan ini, okay, dia juga tak hormat kepada kaum India. Kaum India akan menyambut Deepawali. Adakah
nak bubar parlimen sebelum sambutan Deepawali. Jadi ini kita ada biasalah pemilihan tarikh-tarikh pilihan raya ini perlu ada sensitiviti terhadap setiap kaum, terhadap perayaan. Takkanlah macam Sabah dan Sarawak, you nak buat pilihan raya Sarawak semasa perayaan Gawai. Ini tak pernah berlaku. Jadi kalau dia bubar bulan ni, nak bubar bulan ini, Deepawali pada 25 Oktober. Bulan Januari tahun baru Cina. Bulan April Hari Raya Aidilfitri. Bulan Disember Christmas, tapi biasa Disember taklah. Dia pun tak rancang untuk buat ada pilihan raya bulan Disember. Jadi untuk menjawab persoalan tu, untuk menjimatkan kos, sepatutnya semua negeri dengan parlimen serentak, iaitu akhir penggal tak payah bincang pun. Semua kena buat. Dari segi kos pun mengikut SPR, sekiranya PRN dan PRU dibuat berpisah kan, jumlah tambahan kos sebanyak 350 juta ringgit. Kita sepatutnya tu ini wajib dijimat, bukan dibazir sebegitu. Okey. 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 Okey, Wabi. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih, Wabi. Terima kasih banyak.